Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam rancangan Assalamualaikum at Motivasi. So hari ni topik yang paling sempoi sekali dia katanya. Topik apa? Teknik menjual yang terbaik. Teknik menjual yang terbaik. So bagaimana untuk menjadi seorang jurujual ataupun teknik-teknik yang untuk menjual cara yang paling sempoi sekali. Cara terbaik paling sempoi lebih kurang sama lah maksudnya. So, siapa yang menjual kat sini? Tak kisahlah anda menjual online ke, anda menjual offline ke, jumpa customer ke, on the phone ke. Dikatakan kebanyakan kita selalu berinteraksi dengan pelanggan ataupun individu lah. So, menjual. Bagaimana cara menjual yang terbaik? First thing kan, anda perlu mindset ni, minda kena betul. Contoh, ada dua jenis manusia. Contoh dia panggil sebagai Mr. Bata. Tak ada kena mengenal dengan hidup ataupun mati ya. Mr. Bata, dia hantar dia punya salesperson pergi Afrika. Kenapa Afrika? Kita sebut je lah Afrika. Hantar pergi Afrika untuk menjual apa? Untuk menjual kasut ke Afrika. Lepas minggu, salesperson dia pulang ke tanah air. So Mr. Bata ni tanya, kenapa tak menjual apa pun? Alah Mr. Bata, kat Afrika tak ada orang pakai kasut. Dulu. Tak ada orang pakai kasut. Susah nak menjual. Mana ada orang nak beli kasut? Tak boleh. Okay. Lepas minggu yang kedua, Mr. Bata send a super salesperson. Orang ni dahsyat. Dia dah attend, dia dah belajar daripada Assalamualaikum and Motivasi. Tiba-tiba kan. Dia dah belajar teknik-teknik menjual, dia pergi dekat Afrika. Lepas 2 hari, dia call Mr. Bata. Mr. Bata, can you send a 3 trailer kasut yang pelbagai saiz, pelbagai color, pelbagai bentuk? Dan Mr. Bata terkejut. Hai, kenapa? Last week aku hantar seorang, dia balik, dia kata tak ada orang nak beli kasut. Sebab tak ada orang pakai kasut. Apa yang super sales bagi tahu, wah Allah, Mr. Bata, dekat sini tak ada orang pakai kasut. Peluang besar kat sini. Memang I dah jual banyak kasut, sekarang tunggu stok je ni. So apa yang anda boleh dapat daripada story ni? Meaning to say, kalau anda nak menjual, minda anda kena betul. Tak kisahlah anda nak menjual air ke, penampis air ke, nak menjual insurans ke, takaful ke, anda nak jual apa saja pun yang tangible ke, tak tangible, property ke, nak jual rumah ke, nak jual apa saja, anda kena ada minda yang orang nak beli produk anda. Kalau kosmetik ke apa benda kan, kosmetik macam-macam kan. Kompetitor sangat hebat. Tapi minda kena betul. Orang nak beli produk aku. Orang perlukan produk aku. Yang tu adalah langkah pertama untuk menjadi teknik yang terbaik. Langkah pertama. Okey. Apakah teknik? Hari ini saya nak kongsi 7 teknik untuk menjual. Bila anda guna 7 teknik ni, anda boleh jual peti ais dekat Eskimo. Peti ais dekat Eskimo. Tempat dah sejuk tapi boleh jual peti ais. Bagaimana? Ikut teknik ni. 7 teknik. Okey. Yang pertama adalah jaga hubungan dengan pelanggan. Ataupun kita panggil sebagai repo. Ataupun kita panggil sebagai connection. Jumpa customer kena kamcing. Sebab apa? Orang beli barang sebab anda tau. Orang beli sebab anda. Bukan sangat pasal produk. Bukan sangat pasal dia punya packaging kan, bukan. Yang tu efek tapi bukanlah main thing. Yang paling penting sekali adalah anda, jurujual. Orang yang menjual tu yang paling penting sekali. So anda sebelum jumpa orang, hampa kena ni lah. Set hampa, boleh lah, faham lah. So hampa kena ada repo yang sempoi, kamcing. Sebab setengah orang kita jumpa ni stranger, orang tak kenal pun. So kalau nak berjual dekat orang macam ni, kena ada hubungan yang baik. Apa maksud? Contoh dah repo ni. The best repo dia, kalau jumpa orang, kita kena cakap benda yang positif. Benda yang elok. Example, bila jumpa ni, I like lah your office. Saya suka dengan decoration dekat office. Lawa. Ni piala apa ni? Pernah menang piala bowling. Pernah menang golf. Ada gambar-gambar dia letak dengan family dia letak apa gambar. Tegurlah benda-benda macam tu. Ramai orang yang masuk dekat office customer, muka adalah ketat. Dah lah, Assalamualaikum. So kami daripada syarikat ABC hari ni nak menjual lah. So kita, semangat tak ada, energy tak ada. Lepas tu ya Allah, macam mana nak menjual? Kalau nak menjual, kena ada hubungan. Apa maksud hubungan? Kena senyum, kena
cakap dengan elok, kena ada energi, kena percaya yang dia akan connection dengan anda. So semua benda-benda ni kena ada dalam hubungan. Bukanlah hubungan mean connection, kena kamcing. So cakap benda-benda yang positif. Smile. Semua orang smile sekarang, smile. Anda kena smile hari ni, kalau boleh tugas yang pertama, kena smile sampai pipi rasa sakit. Smile je ni. Sampai pipi rasa sakit. Boleh? Itu yang penting. So kena buat hari ni tugas yang pertama. Untuk semua juru-jual kat luar sana, kena smile sampailah pipi rasa satu macam yang tu. Sebab apa? Jumpa orang kena smile. Kena say something good, something positive. Ataupun dia punya pakaian. Oh, I like your pen. Saya suka seluar anda. Color dia sangat matching dengan baju. Color sangat matching dengan stocking. Sebutlah something yang baik. Juru-jual yang salah, dia nak puji tau, tapi dia puji cara salah. Contoh, you ni cantik lah, you letak botox ke? Tiba-tiba beritahu botox. Kalau cantik pujilah betul-betul, kenapa nak beritahu botox? So jangan beritahu benda yang salah. Walaupun kita niat kita nak kamcing, tapi bukan kamcing, jadi hamcing terus. Bahaya benda tu. So yang itu pertama. Yang kedua adalah interview. Apa maksud interview? Bila jumpa orang, kita kena dapat kenal pasti kehendak. Apa yang dia nak? Contohlah anda nak jual properti lah. Contoh nak jual properti. So bila nak jual properti, anda kena tanya dulu kat dia. Okey, dekat mana dia punya duit? Dia diversify dekat mana? Contoh dia ada dekat account ke, bank ke, simpanan ke, fixed deposit ke. Apa saja yang dia ada, anda tahu. So apa yang dia nak? Dia nak rumah yang banglo ke, dia nak landed ke, dia nak semi-D ke, dia nak kondo ke. Kena tahu dulu. Baru anda boleh bagi apa yang dia nak. Bila tak tahu jumpa orang, okey, so mesti customer, kita ada banglo ni bagus. Banglo ni dekat Ampang, banglo ni 4 juta, dia ni 3 tingkat, dia ni itu, dia ni. Tapi sebenarnya dia tak nak banglo. Dia hidup seorang diri, dia nak kondo, dia nak security. Tapi bila anda tak tanya, tak tahu kehendak dia, anda akan jadi apa? Kita panggil sebagai machine gun salesperson. Tahu tak machine gun salesperson? Jumpa orang, wah produk ni bagus, produk ni, lalas customer dia kena apa berlaku? Dia macam dia bukan tak nak, tapi dia macam dah dibombarkan, dah bagi benda yang dia tak nak. Kan dia tak tahu apa kehendak dia. Sama juga dengan takaful. Bila nak menjual takaful, kita kena tahu kehendak customer. Mr. Customer, you sekarang umur berapa? Umur 50. Ada anak. Anak ada tak? Kids education ada tak? So anda kalau nak simpan, anda nak buat untuk apa? Untuk retirement ke? Untuk anak-anak ke? Untuk legacy ke? Untuk apa? Oh, I nak untuk retirement. Okey, retirement. Berapa lama lagi retirement? 10 tahun. Okey, very good. 10 tahun. So berapa lama boleh simpan? Okey, maksimum 5 tahun. Okeylah. So bila tahu, okey, kita ada produk takaful, dia 5 tahun akan dapat untuk retirement. Nah. So bila kita bagi apa yang dia nak, of course dia akan ambil. Sebab itu yang dia nak. Tapi bagaimana kita tahu apa dia nak? Tanya soalan. Ataupun kita panggil sebagai interview session. Yang kedua. Nampak macam simple kan? Tapi very important. Yang ketiga adalah summary. Kita rumuskan. So lepas, yang ni simple. Sangat simple. Tapi bagaimana kita nak summary melalui nombor 2 tu. Bila interview. Contoh, okay, so Mr. Client, so you nak produk yang untuk jadi putih, untuk hilangkan jerawat, untuk jadi bulu-bulu semua hilang dekat muka. Tiba-tiba kan. So apa sajalah. So ulang apa yang dia nak. So bila tahu apa yang dia nak, barulah bagi. Okay, nah kita ada produk ABC yang terbaru. Untuk jadi putih, untuk menghilangkan jerawat, untuk hilangkan bulu. Mesti dia ambil, betul tak? Sebab apa? Kita bagi apa dia nak. Tapi bagaimana nak tahu apa dia nak, kita kena tanya soalan. So 3 langkah yang pertama. Apa dia yang pertama adalah connection ataupun hubungan. Yang kedua, interview. Kita interview dia, kita tahu dia punya kehendak. Yang ketiga, kita rumuskan, huraikan. Bila anda lakukan 3 step ni, 3 langkah. Belum cakap pasal produk lagi tau. Belum keluarkan produk pun lagi. Tanya soalan je pun. Berapa persen sales dah habis? Dikatakan 75% sales is done. 75% anda dah terjual dah pun. Tanpa tunjuk produk lagi. Dahsyat.
75%. So anda kena buat yang terbaik. Macam kita pergi restoran lah. Kita pergi restoran. Benda pertama kita masuk restoran tu sebab apa? Cantik ke, lawa ke, nice, aircon ke apa ke. Maksudnya hubungan lah. Hubungan kita dengan restoran ataupun dengan pelanggan. So bila waiter datang, waiter pun dengan tegaknya angkatlah iPad ke apa ke dia tulis. So bila dia tanya, nak makan apa cik? Apa maksud dia? Dia buat interview. Lepas dah buat interview, lepas tu dia huraikan. So encik nak makan ni, nak makan ni, nak makan ni. Betul ke encik? Yes. Maksudnya yang ketiga iaitu rumusan. So 3 langkah. Ingat 3 langkah ni. Lagi 4 langkah kita akan kongsi selepas rehat nanti. Hang Sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah. Hai, bertemu lagi kita dalam rancangan Assalamualaikum Motivasi. So topik hari ni teknik menjual yang terbaik. So kita dah buat 3 langkah tadi dah. Apa dia? Hubungan, interview dan juga rumusan. Sekarang lagi 4 tips. So sebelum kita kongsi pasal 4 tips ni, saya nak jawab soalan daripada Facebook. Soalan Facebook. Soalan dia, bagaimana sebab bos saya selalu bagi target yang tinggi. Bos bagi target yang tinggi. Bagaimana nak capai target yang tinggi dengan cara yang mudah? Bos bagi target sangat tinggi. Tapi macam nak capai target tu? Soalan sempoi ni. Okey. Sebelum saya jawab soalan ni, saya nak bagi satu story. Satu cerita. Cerita ni Ali dengan Abu pergi memancing. Kenapa Ali dengan Abu? Memang selalu macam tu lah daripada kecil lagi. Ali, Abu. Dia pun pergi memancing. So, bila Ali memancing, dia dapat ikan besar, dia simpan. Ikan kecil, dia simpan. Ikan besar, dia simpan. Ni Ali. Okey, Abu pula, ikan kecil, dia simpan. Bila dapat ikan besar, dia buang balik. Ikan kecil dia simpan, ikan besar dia buang balik dalam laut. Ikan kecil dia simpan, ikan besar dia buang balik. So, Ali tengok Abu confused. So Ali pun tanya kat Abu, Abu, kenapa ikan besar kau buang balik? Ikan kecil je kau simpan. Apa Abu jawab? Abu jawab, dekat rumah aku ada kuali kecil. Kuali kecil dekat rumah aku. So ikan besar tak boleh masuk dalam kuali. Ikan kecil je boleh masuk. Ikan besar walaupun potong pun susah nak masuk. Ikan kecil just nice. Sempoi boleh masuk dalam kuali kecil tu. So story ni mewakili apa? Apa maksud kuali? Kuali itu adalah minda kita. Bagaimana besarnya minda kita. Ikan tu apa dia? Ikan tu kira sale lah. Rezeki lah kira yang kita dapat hari tu. So setengah orang minda dia kecil. Bila minda dia kecil, dia tak boleh attract, dia tak boleh bawa masuk rezeki yang banyak. So bila bos bagi target yang besar, dia macam, besarnya, macam mana dapat? Tak boleh terima. Otak tak boleh jive. Macam cannot brain dia panggil. Cannot brain. So jangan ada otak yang kecil. Okey, setiap orang nak berjaya kena ada otak yang besar, minda yang besar, idea yang besar supaya anda boleh bawa sales yang besar masuk. Untuk jadi teknik menjual yang terbaik ini, kena ada minda yang besar. Boleh? Bila ada minda besar, baru boleh achieve. Saya nak beritahu dekat Financial Genius Group, company kami, Financial Genius Group, kami punya target sangat tinggi. Tapi kami punya minda juga, Alhamdulillah besar. Sebab apa? Kami nak membantu ramai orang untuk mencapai dia orang punya financial freedom. Kewangan bebas, bebas kewangan. So bila nak capai benda tu, minda besar, kita faham apa kita buat, sangat mudah untuk capai keputusan. Boleh ya? So minda kena besar, penting tu. Okey. Step yang keempat, tadi kita buat 3 step kan? Step yang keempat adalah promote the solution. Step nombor 4, baru bagi solution, baru bagi produk. Daripada tadi tak keluarkan produk tau. Baru keluarkan produk. Contoh anda nak menjual marker pen contohnya. So bila kita buat hubungan, kita tanya nak marker warna apa? Nak marker permanent ke tak permanent? Nak whiteboard ke tak whiteboard ke? Nak tebal ke nak nipis ke? Nak outline ke nak berapa? So semua kita tanya. And then kita huraikan. So Mr. Customer, macam saya faham anda nak perlukan marker pen yang warna biru, yang ni bla bla bla, huraikan saja rumusan. Yang keempat, promote the solution. Bila kita bagi kat dia apa yang dia minta, apa akan berlaku? Pasti dia beli, betul tak? Sebab itu yang dia minta.
Ramai orang tak terjual apa yang dia nak jual sebab dia bagi apa yang customer tak nak. So promote the solution very easy. Bagi apa dia nak. Itu nombor 4. Okey, nombor 5. Nombor 5 dia panggil sebagai handling objection. Bila anda ada rejection, bila customer cakap, saya fikir dulu. Saya kena balik bincang dengan finance manager dulu. Finance manager ni selalunya wife lah kan. Finance manager dekat rumah tunggu. So suami sebelum beli selalunya balik nak kena bincang dulu. Tak apalah, tak kisahlah. So apa saja tu panggil sebagai objection ataupun kita panggil sebagai rejection. Sebenarnya yang tu boleh jadi sebagai betul-betul rejection, genuine punya rejection, ataupun kadang-kadang customer nak test je pun, ataupun customer macam tak tahu nak decide sebab dia bagi apa yang customer tak nak. So dia macam nanti I balik, I fikir dulu. Sebab customer nak fikir sebab dia tak dapat apa dia nak. Kalau dia nak, contoh macam tadi kan, dia nak yang krim yang boleh memutihkan, yang boleh menghilangkan jerawat, yang boleh menghilangkan bulu-bulu. Dia bagi apa dia nak. Apa dia akan buat? Takkan nak balik discuss lagi. Yang tu yang Han nak kot. Aku bagi apa Han nak. Mesti dia beli. Tapi kalau dia cakap tak nak, maksudnya dia dapat apa yang dia tak nak. Faham? So kalau ada handle objection, anda kena handle objection cara yang betul. Apa maksud cara yang betul? Cara yang betul sebagai, kita panggil sebagai kena align dulu. Kena faham situasi dia, barulah tarik balik dia. Contoh, bila dia nak discuss dulu. Ramai orang yang salah. Apa dia buat? Kenapa nak discuss? Kan yang ni baik, yang ni bagus dah, produk ni sangat baik, sangat baik. Nah, tak boleh. So bila customer cakap I tak nak ataupun I kena fikir dulu ataupun I kena balik discuss dulu, apa yang kena buat? Saya faham perasaan Encik. Of course, benda-benda macam ni kena balik bincang dulu. Kena discuss dulu. Dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Bila anda fikir, anda akan dapat idea baru. Puji dia. Compliment apa yang dia nak. Then only baru bawa balik kepada produk tu. So bila dia cakap, saya faham apa perasaan Encik memang nak discuss dulu. Perhaps Encik, sekarang saya kat sini, jom kita discuss bersama. Apa yang Encik tak clear lagi? Saya tak clear dah, benda ni memang boleh memutihkan ke? Ada sijil halal ke? Contoh, dia dah tahu benda tu. So bila anda tahu apa dia punya permasalahan dia, apa dia punya objection dia, so bagi tahu, sebenarnya ada halal. Nah, ni sijil dia. Boom. Terus, okey, I ambil sekarang. So sebenarnya nak kena handle objection dia tu senang. Tapi ramai orang macam, susahnya nak menjual. Nak jumpa orang, nak cakap, nak convince. Tak perlulah. Tak naklah jadi juru sale. Jangan jadi macam tu. Juru jual ni dia dipandang lekeh. Kan banyak-banyak company, juru jual tidak boleh masuk. Dia kena tambah sikit, juru jual yang jelek tidak boleh masuk. Sebab apa? Juru jual dia datang dengan muka dia sekupang, muka macam lembek, tak ada energi. Saya dapat company XYZ, saya datang untuk menjual. Of course tak ada tenaga. Tapi kalau anda datang dengan semangat, datang dengan energi, wah, nice office. I am so happy to see the office macam ni. Wah, decoration dia sangat dahsyat lah. You are the receptionist over there. Reception pun dipuji macam tu. Dia rasa macam welcoming sangat. Dia rasa macam seronok sangat. Pasal tu pentingnya kena ada hubungan daripada tadi. Repo. Okey, jom kita recap balik. Yang pertama, hubungan, interview, rumusan, lepas tu promote the solution, baru keluarkan produk, lepas tu handle objection. Yang keenam, baru close. Bila dah handle objection, kita close lah. So bila kita bagi apa customer nak, kita close. Apa maksud close? Jual. So bila jual, alhamdulillah dah tutup dah pun. Kalau ada form, nak kena sign produk, beli, nak kena beli cash ke, check ke, credit card ke, tak kisahlah. Apa saja medium yang anda menjual, teruskan benda tu. And yang ketujuh, dan yang terakhir, jangan lupa benda ni, ramai orang terlepas pandang. Yang ketujuh adalah referral. Jangan lupa referral. Bila kita dah jual, kita semangat sangat. Kita dah terjual pun semangat, happy. Balik, terlupa minta referral. Juru jual yang terbaik adalah dia akan dapat referral. Referral adalah sangat mudah untuk menjual. Bila orang tu dah beli, dia mesti akan introduce kawan. Contoh, baru-baru ni ada orang datang jual vacuum kat rumah. Vacuum tu harga RM10,000. Masya Allah, dahsyat. Mesti anda tahu jenama tu kan. RM10,000. Vacuum tu, vacuum. So lepas tu dia macam cara menjual. Okey, teknik yang menjual lah.
Dia kata, okey Datuk Seri. So Datuk Seri nak beli 2 ke 1? Ha? Takkan 2 kot, 1 cukup lah. Apa berlaku sebenarnya? Tanpa saya sedar, saya dah terbeli. Dia tak kata nak tak nak tau. Ramai orang guna perkataan silap. Dia kata, so you nak tak benda ni? Kalau dia tanya soalan tu, nescaya saya akan jawab tak nak. Tapi dia jawab, so nak 2 ke nak 1? Saya pun terjawab, 1 cukup lah. Sebenarnya Allah dah terjual dah pun. Lepas tu apa dia buat? So kita ada form kat sini, ada 5 nama. So boleh tak bagi kawan-kawan Datuk Seri nama-nama kawan? So apa lagi? Saya bagi dia neighbor saya, sana-sana, kawan-kawan saya. Sebab apa? 5 orang dia minta. So bila dia minta spesifik 5 orang, kita bagi 5. Ramai orang minta referral, so, boleh tak bagi kawan-kawan you? Kita dekat phone book ada dekat 1000 nama. Nak bagi mana satu? Tak tahu nak bagi mana satu. So lepas tu kita jawab apa? Okey, nanti aku bagi. Nanti bagi, nanti sampai forever tak bagi ya. So 7 langkah. Bila anda apply 7 langkah ni, insya-Allah anda boleh jadi menjual cara yang terbaik. Apa saja anda menjual lah. Benda yang boleh sentuh ke, nak jual buku ke, nak jual apa ke, semua boleh terjual kalau guna 7 langkah ni. So apply, amalkan dan bagi saya feedback dekat bawah tu, dekat Instagram saya. Masuk Instagram saya, bagi feedback. Datuk Seri, saya terjual, alhamdulillah. Okey, apply insya-Allah. Hang sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.